Okey, saya akan ceritakan jalan penceritaan mengenai Waking Madison. Waking Madison ialah sebuah filem yang mengetengahkan kisah seorang wanita yang mempunyai banyak identiti ataupun yang lebih dikenali sebagai dissociative identity disorder. Dan saya akan menceritakan beberapa babak-babak penting yang terdapat di dalam filem Waking Madison. Babak yang menarik perhatian saya sebagai penonton ialah pada awal penceritaan dalam filem ini, di mana terdapat seorang wanita yang bernama Madison yang cuba sedaya upaya keluar dari hidupnya yang huru-hara dengan cara membunuh diri. Filem ini bertambah menarik dan suspens apabila Madison berjumpa dengan Dr. Barnes, seorang doktor yang menggunakan kaedah rakaman video bagi membantu dan merawat pesakit-pesakitnya sewaktu Madison di hospital selepas menceraikan dirinya. Persoalan mula timbul dalam kalangan penonton, adakah Dr. Barnes mampu menolong Madison? Selain itu, babak yang perlu diambil perhatian ialah apabila Madison mengurung dirinya di apartmen dan menggunakan kaedah rakaman video bagi mengesan perubahan-perubahan sikap yang tanpa dia sedar dan bagi mengesan penyakit yang dihidapinya. Dan dia nekat, andai dia tidak menemui sebarang jawapan bagi masalahnya itu, dia bakal menamatkan riwayatnya pada hari yang ke-30. Di samping itu, terdapat beberapa babak yang mengejutkan, dan antara salah satunya apabila Madison mula menyedari bahawa pesakit-pesakit Dr. Barnes iaitu Grace, Margaret dan Alexis adalah sebahagian daripada dirinya, dan dia mula menyedari bahawa dia menghidap penyakit dissociative identity disorder. Bukan itu sahaja babak yang mengejutkan, malahan pada akhir penceritaan Madison mula menyedari bahawa Dr. Barnes tidak pernah wujud sama sekali. Selepas mengetahui penyakitnya, Madison mampu untuk teruskan hidup tanpa memikirkan lagi cubaan membunuh diri yang pernah dia fikirkan untuk laksanakan pada hari yang ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Ismail, nombor matrik 279816. Saya akan membentangkan berkenaan dengan kecelaruan personaliti yang terdapat dalam filem Waking Madison dan sistem yang ditunjukkan. Yang pertama ialah self-interaction. Self-interaction merupakan perubahan identiti lebih daripada satu identiti yang berlaku dalam diri individu. Muncul identiti yang berbeza dengan kelakuan yang berlainan antara satu sama lain. Sebagai contohnya, Madison berperwatakan baik dan seorang yang tenang. Alexis mempunyai identiti yang seperti kanak-kanak. Grace mempunyai identiti bebas dan seksi, manakala Margaret mempunyai identiti yang kasar yang lebih kepada perwatakan seperti lelaki. Yang kedua, kesukaran mengingat kembali perkara yang berlaku kesehariannya. Hal ini kerana mereka yang mempunyai gangguan ini tidak dapat mengingat apa yang berlaku dalam keseharian yang mereka lakukan. Sebagai contohnya, Madison tidak dapat mengingat semula apa yang berlaku kepadanya seperti melukakan tangannya dengan benda yang tajam dan ingin membunuh dirinya. Yang ketiga, tidak dapat mengawal percakapan dan tingkah laku. Gangguan ini juga membolehkan individu itu tidak dapat mengawal untuk melakukan tindakan yang akan memudaratkan dirinya sendiri. Sebagai contohnya, identiti Margaret yang suka bercakap yang tidak baik dan melakukan tindakan yang beri kesan kepada dirinya, seperti Margaret tidak merekod dirinya seperti mana yang disuruh oleh Dr. Barnes dan melempar kamera ke lantai. Saya Nurul Ayuni binti Kamarudin, nombor matrik 277225 akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kecelaruan personaliti yang terdapat dalam filem. Faktor yang pertama yang menyebabkan kecelaruan personaliti yang dihadapi oleh Madison ialah mempunyai gangguan trauma sejak daripada kanak-kanak lagi. Sebagai contoh, ibunya tidak mempercayai apa yang Madison beritahu. Ibunya juga akan bertindak memukul dan memarahi Madison sekiranya bercakap mengenai apa yang berlaku terhadap dirinya kepada orang lain. Madison juga mengalami penyiksaan daripada ibunya sendiri. Faktor yang kedua ialah Madison menghadapi gangguan alkohol dan juga penggunaan bahan terlarang, di mana Madison telah menghisap rokok secara tidak terkawal untuk memberi ketenangan kepada dirinya tanpa melihat kesan buruk daripada tabiat menghisap rokok ini. Kesan ini juga menyebabkan penyakit yang dihidapi oleh Madison menjadi tambah semakin buruk. Faktor yang ketiga ialah Madison juga menghadapi gangguan seksual yang melampau. Dia seakan tidak sedar perkara yang terlarang yang pernah dilakukannya, seperti melakukan hubungan seksual dengan lelaki yang dia tidak kenali.
Faktor yang keempat ialah Madison juga mengalami gangguan emosi yang sangat teruk. Sebagai contoh, Madison pernah mengambil keputusan untuk membunuh diri kerana mengalami tekanan mental yang sangat serius. Tindakan yang dia lakukan ialah mengunci dirinya di sebuah apartmen selama 30 hari tanpa makan dan minum serta menginginkan untuk mati pada hari yang ke-30. Faktor yang terakhir ialah Madison menghadapi gangguan ketika tidur, di mana Madison kerap bermimpi perkara yang pelik seperti dia bermimpi ibunya sering menderanya ketika dia masih lagi kanak-kanak. Nama saya Nordiana binti Abu Bakar, bernama matrik 277187. Berdasarkan dari filem Waking Madison, iaitu watak utama Madison, dan teori personality yang dapat dikaitkan adalah dengan menggunakan teori psikoanalitik daripada Sigmund Freud. Dari gejala yang ditunjukkan oleh Madison, iaitu watak utama dalam filem ini, bahawa dia mengalami dissociative identity disorder, iaitu DID, dan kepribadian ini biasanya adalah sebagai pengganti dan mengawal kepribadian asal untuk sementara waktu. Dan kepribadian ini mampu mengawal tingkah laku orang tersebut. Mekanisme yang ditunjukkan adalah mekanisme pertahanan unjuran, di mana unjuran ialah mekanisme pertahanan psikologi di mana seseorang individu itu mengaitkan pemikirannya, perasaan dan juga motif yang tidak diingini kepada orang lain. Jadi dapat dilihat kepribadian Alice ini muncul dalam diri Madison ketika dia tidak dapat mengawal ketakutan ataupun traumanya terhadap kisah silamnya. Ego Madison menggunakan penolakan sebagai mekanisme pertahanannya. Jadi penolakan ini adalah mekanisme pertahanan yang melibatkan penolakan dan menyebabkan Madison untuk tidak menerima kenyataan yang benar, sehingga menyebabkan Madison bertindak dari luar kesedarannya. Yang terakhir sekali iaitu yang dapat dikaitkan dengan teori analitik Sigmund Freud, iaitu ketika Madison merasa tertekan dan mengingat dengan pengalaman traumanya, kepribadian Grace mula muncul dalam dirinya. Jadi ego Madison itu menggunakan pembentukan reaksi sebagai mekanisme pertahanan dalam dirinya. Jadi pembentukan reaksi adalah mekanisme pertahanan psikologi di mana seseorang itu melampaui penolakan dan berkelakuan dengan cara yang berlawanan dengan apa yang dia fikirkan maupun dia rasakan. Di dalam filem Waking Madison ini, kita dapat lihat yang Madison ini mengalami masalah gangguan dari segi psikologi. Antara rawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kecederaan personaliti bagi yang mengalami masalah dissociative identity disorder ini ialah melalui rawatan psikoterapi orientasi psikodinamik individu. Teknik ini dapat digunakan untuk membantu pesakit meneroka dan juga mengubah kepercayaan yang mana telah menyebabkan tercetusnya trauma di dalam pengalaman-pengalaman lepas. Selain itu, pesakit dalam inpatient treatment merupakan salah satu rawatan. Rawatan ini perlu dilakukan setiap masa apabila terdapatnya pesakit yang cenderung untuk mencederakan diri sendiri apabila bertindak di luar kawalan. Kita dapat lihat di dalam filem ini apabila Madison ingin membunuh diri di dalam tandas. Ubat-ubatan juga antara rawatan yang dapat bantu pesakit yang mengalami dissociative identity disorder. Ubat-ubatan yang digunakan adalah untuk membantu pesakit melakukan rawatan supaya berada dalam keadaan yang tenang. Ubat-ubatan adalah hanya bersifat sementara sahaja. Akhir sekali, melakukan terapi keluarga. Tujuannya untuk melakukan terapi keluarga adalah untuk memastikan mereka mengetahui tentang masalah dissociative identity disorder ini. Pada masa yang sama, kita akan dapat untuk mengenal pasti simptom-simptom pesakit ini. Kesimpulan yang boleh disimpulkan yang mengaitkan jawapan A hingga E ialah dissociative identity disorder ini merupakan gangguan kecederaan personaliti yang terdapat dalam diri individu seseorang. Gangguan ini juga boleh menyebabkan pelbagai masalah yang dialami oleh seseorang itu dalam menjalani kehidupan seharian seperti sosial, kerjaya dan sebagainya. Penyakit ini juga mempunyai faktor-faktor tertentu yang menjadi punca penyakit ini berlaku terhadap diri seseorang. Faktor penyakit tersebut ialah gangguan tidur, seksual, kenderaan dan sebagainya yang telah dihidapi oleh Madison dalam filem tersebut. Tekanan dan halangan yang dilalui oleh Madison sejak kecil telah memberi impak kepada kehidupan Madison di waktu dewasanya. Oleh itu, setiap halangan dan tekanan itu dapat diatasi dengan cara mengasingkan diri selama 30 hari walaupun pada awalnya menunjukkan dia ingin menamatkan riwayat hidupnya.
Akhir sekali, Madison berjaya memulihkan keadaan dirinya menjadi seperti orang yang normal dengan bantuan Dr. Bernanis yang merupakan salah satu identiti dalam dirinya. Sekian, terima kasih daripada kami.